الله كان توابا أستغفر الله إن 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 الله كان توابا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرسون أفرأيتم ما تحرسون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون
Inna lamughramun bal nahnu mahrumun. Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun. A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Law nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun. Afara'aytumun nara allati turun. A'antum ansha'tum syajarataha am nahnul munshi'un. Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin. Fasabbih bismi rabbikal azim. Sadaqallahul azim. Dan puak kiri. Alangkah seksanya keadaan puak kiri itu. Mereka diseksa dalam angin yang membakar dan air yang menggelegak, serta naungan dari asap hitam yang tidak sejuk dan tidak pula memberi kesenangan. Sesungguhnya mereka sebelum itu dilalaikan oleh kemewahan dunia daripada mengingati hukum Tuhan. Dan mereka pula sentiasa melakukan dosa yang besar. Dan juga mereka selalu berkata, adakah sesudah kita mati serta menjadi tanah dan tulang, betulkah kita akan dibangkitkan hidup semula? Dan adakah juga datuk nenek kita yang telah lalu akan dibangkitkan hidup semula? Katakanlah kepada mereka, sesungguhnya orang-orang yang telah lalu dan orang-orang yang terkemudian tetap akan dihimpunkan pada masa yang ditentukan, pada hari kiamat yang termaklum. Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat yang mendustakan kedatangan hari kiamat, tetap akan memakan pada hari itu dari sebatang pokok, iaitu pokok zakum. Maka kamu akan memenuhi perut kamu dari pokok yang pahit buahnya itu. Selepas itu kamu akan meminum pula dari air panas yang menggelegak. Itu kamu akan minum seperti unta yang berpenyakit sentiasa dahaga dan tidak puas-puas. Inilah jenis-jenis azab yang disediakan untuk menyambut mereka pada hari pembalasan itu. Kamilah yang telah menciptakan kamu dari tiada kepada ada, wahai golongan yang ingkar. Maka ada baiknya kalau kamu percaya akan kebangkitan kamu hidup semula pada hari kiamat. Mengapa kamu masih berdegil? Tidakkah kamu memikirkan keadaan air mani yang kamu pancarkan ke dalam rahim? Adakah kamu yang menciptakannya atau kami yang menciptakannya? Kamilah yang menentukan dan menetapkan masa kematian tiap-tiap seorang di antara kamu. Dan kami tidak sekali-kali dapat dikalahkan atau dilemahkan. Bahkan kami berkuasa menggantikan kamu dengan orang-orang yang serupa kamu, tetapi tidak seperti bawaan kamu. Dan berkuasa menciptakan kamu dalam bentuk kejadian yang kamu tidak mengetahuinya. Dan demi sesungguhnya, kamu telah sedia mengetahui tentang penciptaan diri kamu kali pertama. Maka ada baiknya kalau kamu mengambil ingatan bahawa Allah yang telah menciptakan kamu dari tiada kepada ada berkuasa membangkitkan kamu hidup semula pada hari akhirat kelak. Maka mengapa kamu masih berdegil? Tidakkah kamu melihat apa yang kamu tanam? Kamukah yang menumbuhkannya atau kami yang menumbuhkannya? Kalau kami kehendaki, sudah tentu kami akan jadikan tanaman itu kering hancur sebelum ia berbuah. Maka dengan itu tinggallah kamu dalam keadaan hairan dan menyesal. Sambil berkata, sesungguhnya kami menanggung kerugian. Bukan kami hampa dari mendapat sebarang hasil. Selain dari itu, tidakkah kamu melihat air yang kamu minum? Kamukah yang menurunkannya dari awan sebagai hujan? Atau kami yang menurunkannya? Kalau kami kehendaki, kami akan jadikan dia asin. Maka ada baiknya kalau kamu bersyukur. Akhirnya tidakkah kamu melihat api yang kamu nyalakan dengan cara digesek? Kamukah yang menumbuhkan pokok kayunya atau kami yang menumbuhkannya? Kami jadikan api yang tercetus dari kayu basah itu sebagai peringatan bagi orang-orang yang lalaikan kebenaran hari akhirat dan sebagai benda yang memberi kesenangan kepada orang-orang musafir. Oleh yang demikian, wahai orang yang lalai, bertasbihlah dengan memuji nama Tuhanmu yang maha besar sebagai bersyukur akan nikmat-nikmatnya itu.
Masih lagi berada dalam penafsiran suratul Waqiah. Surah yang ke-56 pada ayat yang pada juzuk yang ke-27 bermula ayat 41 sehingga ayat 74. Ayat-ayat yang kita bacakan menceritakan tentang golongan yang ketiga yang akan disumbat ke dalam neraka dan bentuk azab yang akan dikenakan kepada mereka. Ayat-ayat yang kita bacakan ini juga menceritakan dalil-dalil ketuhanan, keesaan dan kekuasaan Allah serta dalil tentang bagaimana manusia akan dibangkitkan semula, akan dihidupkan semula untuk mendapat pembalasan. Maka ini merupakan kandungan secara ringkas ayat-ayat yang kita bacakan. Selepas Allah Ta'ala menerangkan tentang as-sabiqun dan ashabul yamin, maka Allah menerangkan golongan ketiga, yakni golongan ahli neraka, dengan firman-Nya, wa ashabus shimal, dan orang yang mendapat buku catatan dengan melalui tangan kirinya. Apakah kamu mengetahui kedahsyatan yang menimpa mereka? Wa ashabus shimal ma ashabus shimal. Orang yang mendapat buku catatan di tangan kiri mereka pada hari akhirat kelak, apakah kamu tahu bagaimana kecelakaan mereka? Bagaimana seksa yang menimpa dan menanti mereka? Fi samumin wa hamim. Mereka dibalai dengan angin panas, bahan panas daripada api neraka dan air yang menggelegak. Wa dhillim min yahmum, dan asap daripada api neraka yang meliputi seluruh mereka, meliputi pandangan mereka. La baridin wala karim, tidaklah dingin, tidaklah sejuk, tidaklah nyaman, dan tidaklah mereka merasa selesa dan tenang. Allah menggambarkan bagaimana keadaan neraka. Allah tak cerita api nerakanya, Allah cerita tentang bahangnya. Perkataan samum, yakni bahang. Bahang api yang amat panas. Artinya kalau bahang api dah panas, bayangkan apinya. Tuan-tuan, bahkan kita lihat api kat dunia ni, api kat dunia. Bila kita bakar, kita nak dekat pun dah terasa bahang dia, tak duduk dekat. Bayangkan kalau masuk dalamnya. Demikian juga Allah menggambarkan dahsyatnya neraka. Allah menyebut perkataan samum. Samum memberi maksud bahang api neraka sahaja cukup untuk membinasakannya. Belum api, bahangnya saja. Wahamim, dan air yang menggelegak, yang menjadi minuman mereka. Kerana menjadi kebiasaan manusia, bila mereka panas, mereka pun dahaga. Kita kan kalau panas, kita pun dahaga. Maka Allah sediakan airnya ialah air yang menggelegak, yang bila diminum tidak menghilangkan haus dan dahaganya, bukan menambah seksa dan sengsaranya. Dan kadang manusia ni bila dahaga, dia nak sangat air. Ini air menggelegak. Lalu dia meminumnya dan membinasakannya. Wa dhillim min yahmum. Perkataan dhillin artinya teduhan bayangan. Kalau kita cerita dalam golongan as-sabiqun dan golongan ashabul yamin, mereka mendapat teduhan. Zillim mamdu, teduhan yang nyaman. Ini teduhan mereka ialah wap hitam daripada api neraka. Yang kalau sekiranya kita lihat bila api itu dihidupkan, dia punya naik, dia punya jeraga hitam dia sehingga menutup kawasan. Tutup kawasan. Ini asap ataupun zillim di sini adalah dukhan. Asap yang hitam. Min yahmum, yang membinasakan mereka. Dia akan bergerak masuk ke hidung mereka, masuk ke kerongkong mereka, pembuluh darah mereka, akhirnya membunuh mereka. Ini asap beracun. Jadi kalau kita sebut asap beracun, macam mana sifat asap beracun? Dia tu mencekik leher. Dia tu menjadikan orang tu tak boleh bernafas. Allah menggambarkan asapnya dipanggil zillin yahmum, yang membinasakan. Bahan api yang dahsyat, air yang menggelegak, dan asap yang menjadi bayangan mereka, teduhan mereka tadi yang tidak beri manfaat, bukan meresap dalam tubuh mereka lalu membinasakan mereka. Kata kita, kalau tersedak pun kita rasa sakit dah. Kalau tercium asap, dah sesak nafas, dah sakit dah. Bayangkan ini asap api neraka. Kemudian kata Allah, la baridin wala karim. Mereka tidak akan rasa sejuk, dingin. Wala karim, mereka tak akan rasa selesa pun. Bukan gambaran ini, gambaran yang amat menyeksakan mereka.
Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain. Intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Pergilah kamu semua wahai ahli neraka kepada sesuatu yang dahulu di dunia kamu dustakan. Intaliqu ila dhillin dhi salasi syu'ab. Pergilah kamu kepada asap api neraka yang cabang 3. Dia akan bercabang 3 asap tadi. Dipanggil dhillin, disebut oleh Allah, dhi salasi syu'ab. Dia ada 3 bentuk. Ataupun kita katakan dia seperti 3 lembah. Kerana asap tadi memenuhi depannya, kirinya, kanannya. Sehingga tidak mampu dia nak cari satu tempat yang dia tak boleh kena. Kemudian kata Allah SWT, la dhalilin wa la yughni minal lahab. Dan asap tadi tidak akan beri manfaat kepada mereka. Bahkan menghancurkan mereka. Innaha tarmi bisyararin kalqas. Dan api neraka melontarkan bunga apinya sebesar istana. Artinya kalau kita tengok api, percikan api tadi dia ada bunga api dia. Kalau tuan-tuan tengok orang welding tu, percikan dia. Ni percikan api neraka sebesar istana. Percikan dia saja. Maka kalau kita sebut istana ni satu hajam atau satu bentuk yang besar. Luas. Allah menggambarkan percikan api neraka itu sebesar istana. Bayangkan bagaimana api neraka itu sendiri. Itu baru bunga api. Yang saya katakan kalau tuan-tuan biasa tengok orang welding, yang api yang terpercik tadi tu, itu tak ada apa kalau kena tu. Itu kecil. Ini percikan api neraka saja sebesar istana. Dengan bahangnya, dengan asapnya, dengan percikan. Belum cerita api neraka. 3 benda ni cukup. Maka kita menginsafi dengan umur yang singkat. Dengan peluang yang terbatas yang Allah berikan kita kat dunia ni. Untuk kita menilai balik. Nak mana satu? Nak syurga yang Allah sebut tadi, as-sabiqun dengan ashabul yamin, atau nak neraka ni? Allah beri kita pilih. Allah Ta'ala tak akan sebut neraka secara tunggal. Atau syurga secara tunggal. Allah sebut bersamaan. Supaya kita sentiasa, waktu kita lemah untuk melakukan ketaatan kepada Allah, ingat neraka. Waktu kita buat kebaikan supaya terus semangat, ingat syurga. Dua-dua ni kita kena ingat dalam waktu yang serentak. Kemudian kata Allah Ta'ala, sebab menyebut keadaan neraka, innahum kanu qabla dhalika mutrafin. Sebab mereka masuk neraka dahulu, mereka hidup di dunia dalam keadaan mewah. Baik, apa salahnya mewah? Mutraf. Tentang mewah ni tak salah. Tapi yang dimaksudkan mutrafin di sini, Allah pun sebut. Apa maksud mutraf yang sebenar? Bila dia mewah, wa kanu yusirruna 'alal hinsil 'azim. Berterusan mereka dalam melakukan dosa dan maksiat. Manusia ni bila dia kaya, dia jadi berani buat maksiat. Dia jadi tak takut. Sebab dia rasa dia ada duit, dia ada kuasa, dia ada kenal ramai orang. Dia rasa dengan duit dia boleh beli apa yang dia rasa dia nak beli. Walau kalau dipikir secara ringkas, duit itu dia tak boleh beli pun kesihatan dia. Dia boleh beli obat tapi bukan kesihatan. Duit itu dia tak boleh beli pun nyawa dia. Walau sekaya mana pun dia tak boleh beli nyawa dia. Bahkan duit itu dia tak boleh beli pun kebahagiaan dia. Bahkan kadang-kadang duit dia pun dia tak boleh beli kenyamanannya untuk tidur. Pun tak boleh beli. Tak ada tidur. Maka Allah menggambarkan kehidupan manusia mutraf. Yang mewah sehingga membutakan mata hati mereka untuk melihat dunia yang sementara. Kata bila manusia ni tak mewah, dia ingat mati. Kan bila tak ada duit je, kita pun cakap, nak mati dah aku, duit tak ada bulan ni. Ingat mati. Tapi bila dia duit banyak, dia akan lupa mati. Dia jauh daripada mati. Ini kelemahan manusia. Melainkan orang-orang yang Allah Ta'ala rahmati. Kita kalau sebut macam ni lah kan, kalau pakar-pakar perubatan sebut, ni kalau biasa makan ni, biasa kena penyakit ni. Kalau banyak ambil ni, biasa kena penyakit ni. Kebiasaan begitu. Tapi kita tak nafi ada orang, dia ambil pun tak ada masalah. Kata kalau banyak makan gula. Misal kata, apa solusi ataupun kesannya? Okey, kencing manis. Semua orang sepakat benda tu. Bila dia banyak je makan manis-manis, dia banyak je makan benda yang bergula, dia banyak je makan benda-benda yang macam ni, dia mungkin kencing manis tu tinggi. Mungkin kita letak 90%. Tapi ada tak orang yang ambil ni semua tak kena? Ada. Ada orang kita tengok bersenam, galik biasa kalau bersenam tak kena penyakit. Tapi ada tak orang bersenam kena penyakit? Ini bos yoga dunia.
yang meninggal kencing manis. Tuan-tuan tahu yoga. Yoga ni itu antara senaman yang paling baik. Senaman paling bagus. Yang biasa diasaskan oleh golongan Hindu dan Sikh. Pokok ni yang biasa main yoga. Kita dalam Islam tidak digalakkan. Terutamanya bila dalam proses meditasi. Proses tadi. Ni di sana dia boleh buat vacuum. Tahu vacuum? Perut dia boleh vacuum. Dia boleh kuruskan, kempeskan perut dia sampai nampak tulang. Vacuum. Ni bos dia yang terkenal. Last kali mati kencing manis. Padahal dia senang. Baik, kita sebut tadi analogi secara kaedah umum. Orang kaya biasa lalai. Biasa. Tetapi orang yang kita katakan, yang kaya yang tak lalai dia tak ada. Maka golongan ini golongan yang terjaga. Yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis. Zahaba ahlud duthur bil ujur. Orang kaya menuai pahala yang banyak. Ada dia kaya, digunakan segala kekayaannya untuk kebaikan dia. Seperti di hadis Tirmizi, itu orang yang Allah berikan ilmu dan kekayaan. Dia ada ilmu, dia ada kaya. Dengan ilmu ditakutkan Allah, dengan harta digunakan pada jalan kebaikan. Maka dia sebaik-baik kedudukan manusia. Dan satu lagi golongan yang Allah beri ilmu tak beri harta. Tetapi dia berkata kalau aku ada harta, aku akan buat macam dia buat. Maka dia mendapat pahala yang sama. Tetapi secara umum, mutrafin. Sebab manusia atas dunia, apa yang mereka kejar? Kekayaan. Pun kata kalau kita buat kursus kaya, semua nak masuk. Bisnes ke, cara nak gandakan wang ke, saham ke, sukuk ke, cerita bab duit je semua akan masuk. Kan itu kecenderungan manusia. Kecenderungan itu yang banyak membinasakan agama dia. Maka Allah mengingatkan mereka. Dahulu mereka di dunia, mutrafin, orang-orang kaya mewah. Wa kanu yusirrun, dek kali itu mereka berani melakukan dosa-dosa besar. Wa kanu, dan dek kali itu juga mereka berkata, aidza mitna, kalau kami mati, wa kunna turaban wa idhama, dan kami menjadi tanah dan tulang belulang, a inna lamab'utsun, kami bangkit semula. Ini Allah Ta'ala sebut pertama kerana sifat bermewahan mereka, melanggar syariat, lalai. Kedua, berani pula buat dosa besar. Yang ketiga, mereka mencabar pula apa yang disebut sebagai perintah Allah. Beriman kepada kebangkitan semula. Mereka kata kita bangkit semula ke lepas dah jadi tulang belulang dan hancur binasa? Maka Allah Ta'ala jawab. Mereka kata lagi, awa aba'unal awwalun, dan bagaimana moyang-moyang kami dulu? Itu lagi hancur. Kalau kami ni tulang belulang, moyang kami lagi hancur. Macam mana dibangkitkan semula? Kul, katakan kepada mereka, wahai Muhammad. Innal awwalin, orang-orang dahulu yang berupa moyang-moyang kamu, wal akhirin, dan orang-orang sesudah kamu, bukan sekadar kamu, anak cucu kamu, semuanya ini, lamajmu'un, akan dihimpunkan. Ila miqati yaumin ma'lum, pada waktu hari yang Allah Ta'ala sudah tentukan. Dan Allah beritahu manusia, hari di mana manusia akan bangkit semula daripada kubur, daripada tulang belulang mereka, daripada tanah mereka, daripada kehancuran mereka, itu pada satu hari ni. Hari apa? Hari kebangkitan. Allah tak kata sekarang, 5 tahun akan datang, 10 tak. Satu hari nanti. Kita menyebut satu hari nanti. Maka Allah bila menyebut satu hari nanti, untuk satu tempoh nanti. Allah tak kata 2010, 2050, tak ada. Kerana Allah menyembunyikan sebagai ujian keimanan. Pada satu hari nanti, semua manusia akan dihimpunkan. Allah yang maha berkuasa. Tuan-tuan, bila orang tu berkuasa, apa yang menjadi milik eksklusifnya ialah menyembunyikan tarikh. Tuan-tuan tengok, apa keistimewaan Perdana Menteri? Dia seorang je tahu bila tarikh pilihan raya. Dan wartawan katanya, bila bubar parlimen? Bila bubar parlimen? Nantilah. Tengoklah. Bulan 5, tengoklah. Bulan 6, tengoklah. Rahsia itu pada dia seorang. Sebab dia berkuasa. Itu baru PM. Ini Allah Ta'ala. Orang tak cela, kenapa tak beritahu? Itu rahsia saya. Saya PM. Saya akan tentukan bila pilihan raya. Tahun depan ke? Tahun ni ke? Saya nak bubar segera ke? Bila tarikh? Kemudian, okey, saya akan beritahu pada SPR. Orang pun semua tunggu tarikh. Itu belum cerita bila tarikh anak bulan. Pun kita tak tahu juga. Penyimpan mahu besar seorang tahu. Kita tak tahu. Tunggu dia umum. Siapa pun tak boleh umum. Dia je umum. Tunggulah kita. Zaman-zaman dulu lagi kuat menunggu kita. Sekarang
tengok dalam telefon je lah. Berkumpul kat TV ni. Untuk imam sekali. Sebab malam nak tarawih ke tak nak tarawih? Pak imam masa mula tengok anak bulan ataupun masa mula nak tengok anak bulan yang raya. Nak mulakan tarawih atau nak berhenti tarawih? Tok imam pun tak letak radio dalam surau ni. Nak dengar. Sebab tarikh itu eksklusif dia. Kita tunggu. Tarikh hari kiamat eksklusif untuk Allah Ta'ala. Allah kata macam ni dia. Semua kamu yang dulu, yang akan datang, sampai cuci-cuci kamu akan dihimpunkan pada satu hari. Maklum. Akan dimaklumkan. Semua akan tahu hari itu. Sekarang rahsia. Kelak semuanya maklum. Lalu apa kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Thumma innakum. Kemudian kamu pada hari itu. Yang mendustakan hari kiamat. Ayyuhad-dallun. Hei orang sesat. Al-mukadzibun. Yang tak percaya dengan apa yang kami beritahu. Tentang kiamat. La'akilun. Pada hari itu kamu akan diazab dengan memakan buah zakum. La'akiluna min syajarin min zakum. Apa dia pohon zakum? Yang Allah sebut famali'una minhal butun. Kamu akan makan sampai penuh perut kamu. Tak boleh berhenti. Seksanya makan. Tuan-tuan kata zakum kalau kita dipaksa makan nasi ayam sampai habis pun tak seksa tak. Tuan-tuan suka apa? Nasi paling suka? Saya suka nasi kerabu. Okay, kita letak 5 pinggan apa habis? Agak-agak seksa tak orang tu? Tu nasi kerabu. Kalau suruh makan nasi kerabu sepuyuk. Ada yang nak. Katakan dia ni hantu apa? Hantu nasi dagang. Mari sini panggil hantu nasi dagang. Kita letak satu puyuk ni segantang, makan apa habis? Ikan ayam kepala-kepala sekali. Muntah mati dia. Itu nasi dagang. Kau dimakan sampai penuh perut, seksa. Ini buah zakum. Kalau saya sebut makanan sedap tu pun seksa makan banyak. Kadang-kadang kita tengok lepas makan, kalau suruh makan, tak nak dah Ustaz. Gini, angkat dua, tak nak. Dia punya seksa. Sikit lagi, kena paksa sikit. Oh, dia terbeliak mata ni. Makan nasi Arab, terbeliak mata. Nak boleh perhabis. Tu nasi Arab. Ini buah zakum. Makan sampai penuh perut, bayangkan. Dengan tak sedap, dengan seksa. Bila makan tembus usus, hancur usus. Tapi kena makan sampai penuh. Sampai hancur semua perut. Kenapa Allah sebut makan buah zakum? Kerana mereka ini tuan-tuan, yang buat dosa ni, kesang dosa daripada mana? Makanan. Manusia tuan-tuan tengok, bila dia jadi tak peduli dosa, kita akan lihat jadi tak peduli makan. Halal haram sumbat semua. Tak kira halal haram sumbat belaka. Kita makan bakso lembu, dia bakso babi. Kan? Yang pelik pula baca bismillah. Kena tangkap 2 tahun penjara. Cerita betul. Orang Islam saja kata nak rasa bismillah. Menghina agama. Ini di Indonesia lah kat sini. Ini golongan yang mula nak buang agama. Sebab tu kita selalu sebut. Kalau nak tengok orang tua nak tengok apa yang dia makan. Dia mesti jaga-jaga halal, haram. Dia tahu bila nak makan. Dia tahu bila nak berhenti. Dia tahu bila nak puasa. Dia tahu semua, dia ada jadual yang baik. Sebagai disebut oleh para ulama, siapa yang kamu lihat tidak pernah peduli apa yang masuk dalam perutnya, ketahuilah dia jenis orang tak peduli apa agama dia. Dia tak peduli agama dia apa. Sebab tu tuan-tuan kalau nak didik anak-anak jaga agama, ajar dia jaga makanan. Pendidikan pertama anak-anak kita sebelum ni mereka mukallaf. Ajar mereka pilih makanan. Ajar mereka pilih makanan yang halal. Ajar mereka pilih makanan yang baik. Ajar mereka pilih makanan yang boleh membawa kepada kebaikan fizikal dan agama. Maka kerana itu golongan ini yang disebut mutraf, buat dosa besar ini geng-geng makan ni, kaki makan. Sebab tu orang kafir kita tengok kecenderungan yang makan kuat. Yang disebut dalam hadis Nabi SAW, al-mu'min ya'kulu fi mi'an wahid wal kafir ya'kulu fi sab'ati am'a. Orang beriman makan 1 perut, orang kafir makan 7 perut. Maksud 7 perut ialah mereka makan tanpa peduli hukum hakam. Bukan maksud 7 kali, tak peduli hukum hakam. Boleh makan, boleh sumbat. Tapi orang Islam kita tahu, ini haram. Bahkan kadang-kadang yang makruh pun kita jauh. Yang kata yang haram, yang makruh. Kemudian kata Allah, fasharibuna alaihi minal hamim. Kemudian sesudah itu, dah makan lekat ke sini, mereka perlu minum. Lalu mereka minum air yang mendidih.
Fasharibuna syurbal him. Mereka minum seperti unta yang berpenyakit. Baik, him sejenis unta. Unta ni tuan-tuan sekalian, dia sekali minum tahan sebulan, tahan 15 hari. Tengok jenis unta lah. Ada unta bila diminum, maka disimpan. Air tadi ditukar menjadi lemak dalam badan dia. Yang digunakan bila dia lalu padang-padang pasir. Dia akan minum mungkin dalam tempoh yang panjang. Unta tadi. Tapi unta pun dia ada penyakit. Apa dia penyakit? Dia minum tak boleh stop. Sehingga pecah perut dia. Dia kalau kita beli ikan mas. Ikan mas kan kalau kita bagi makan, dia makan. Makan akhirnya pecah perut. Itu ikan mas yang besarnya perut dia. Kat lain tak. Kalau ikan lain sekata ikan mas. Tuan-tuan pernah beli ikan mas? Tengok dalam akuarium. Ikan mas. Jadi unta ni bila ada penyakit, dia panggil penyakit him. Jenis unta him, dia akan minum tak puas. Letak lagi sampai pecah perut mati. Maka Allah menggambarkan mereka dalam makan buah zakum. Sampai lekat di tenggorokan mereka. Lalu mereka minum pula air mendidih. Mereka minum dalam keadaan seperti kehausan yang melampau, seperti unta berpenyakit. Itu seksa mereka. Kita bayangkan dengan buah zakum, cukup dah buah zakum seksa. Campur pula air panas menggelegak. Ditambahi pula mereka terus melakukannya. Sampai pecah perut mereka, hancur seluruh badan mereka. Haza nuzuluhum yaumaddin. Inilah dia seksa azab mereka pada hari kiamat kelak. Baik, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana menjawab golongan kafir yang kata, yang tanya, apakah kami kalau dah mati, dah jadi tulang belulang, dah hancur, kami akan dibangkitkan balik? Mereka bukan tanya, mereka mempelekehkannya. Kalau tanya Allah jawab dengan baik. Macam kita lah tuan-tuan. Kalau orang tanya baik, tuan-tuan jawab baik. Kalau tanya untuk mempersendakan, maka dia akan jumpa jawapan yang persendakan. Mereka tanya apakah kami bila mati dah jadi tulang belulang, jadi tanah, kami akan dibangkitkan semula. Tak masuk akal. Sama juga nenek moyang kami, lagi hancur. Macam mana dibangkitkan? Macam mana kami akan dihimpunkan? Maka mula-mula Allah katakan pada mereka, wahai Muhammad. Bukan kata kamu. Dulu pada kamu. Bukan kata kamu. Selepas kamu. Zuriat kamu. Allah jawab yang atas, yang hujung. Jangan kata kamu. Yang dulu pada kamu. Jangan kata kamu. Yang selepas kamu. Anak cucu cicit kamu. Semua sama. Semua mereka ini la majmu'un ila miqat yaumin ma'lum. Akan dihimpunkan miqat pada satu tempat. Pada satu waktu. Tetapi kalau kita belajar buat umrah, kita akan belajar buat miqat. Kita ada miqat zamani, kita ada miqat makani. Miqat zamani ataupun miqat zamani iaitu tempat ataupun kita katakan keadaan ditentukan waktunya. Kalau kita sebut miqat makani, itu tempatnya kat mana? Tempatnya dekat Ji'ronah ke? Tempat dia dekat Tan'im ke? Itu panggil miqat makani. Kita ada miqat zaman, waktu dia bila? Bulan berapa? Maka Allah sebut di sini, ila miqat. Miqat di sinilah waktu. Waktu, tempat, semua detail miqat. Yaum, satu hari. Pada satu hari. Kenapa Allah menyebut satu hari? Yaum. Kerana hari ini begitu masyhur. Kalau kita kat Malaysia, kita sebut ini hari merdeka. Kita sebut ini hari apa? Ini hari satu Malaysia. Ini hari apa? Kita sebut satu hari yang bila dia hebat, kita sebut satu hari ini. Maka kiamat ini satu hari yang maklum. Hari paling popular sekali ialah hari kiamat. Kalau kita tanya hari apa paling popular, kita kat dulu mungkin sebut hari raya. Hari raya lah popular. Mungkin orang sebut hari paling popular, kalau orang jenis, orang kafir dia sebutlah hari Christmas. Yang ni sebutlah hari sekian-sekian. Sebenarnya hari yang paling popular ialah hari kiamat. Kerana waktu itu berkumpul semua. Biasa kalau sebut hari popular, orang akan kumpul. Kita sebut hari merdeka, semua kumpul. Askarnya, polisnya, bomba semua kumpul. Bila sebut hari sekian perayaan, semua berkumpul. Laki, perempuan, kecil, besar, tua, muda. Tapi bila sebut kiamat, hari kiamat, yang berhimpun itu bukan sekadar manusia. Jinnya. Binatang-binatangnya. Sebagaimana Allah berfirman, wa izal wuhusu husyirat. Dan bila seluruh binatang-binatang liar dihimpunkan sekali. Tentu di padang mahsyar tu bukan kita je ada. Bukan kita je. Ada jin. Ada binatang. Semua binatang dia.
Tentu kalau kita duduk dalam kandang lembu pun dah rasa tak selesa. Kita seorang je orang ni lembu ada, dah tak selesa. Ini seluruh makhluk ada. Yang akan berhimpun dihimpunkan. Dan Allah menceritakan, Rasulullah menyebut dalam keadaan mereka semua telanjang bogel. Semua telanjang bogel. Dan yang pertama diberikan pakaian Nabi Allah Ibrahim. Kemuliaan. Dan hadis ini tidak menafikan bahawa yang pertama itu Nabi Muhammad SAW. Tapi Rasulullah suka memulakan orang lain dulu. Yang mula pakaian, memakai. Pakaian yang asal bangkit telanjang ialah para Nabi. Ketuanya Nabi SAW, Nabi Allah Ibrahim, Ulul Azmi dan seterusnya. Yang lain masih telanjang. Sehingga mana-mana yang Allah berikan kemuliaan maka diberikan pakaian takwa. Kerana waktu itu bukan pakaian berjenama yang manusia pakai di dunia. Tapi pakaian waktu itu yang bernama walibasuhum. Pakaian mereka ialah takwa. Walibasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian takwa itu sebaik-baik pakaian. Bila pakaian dipakaikan di hari akhirat kelak. Tentu akhirat kelak kita tak pakai baju ni. Allah akan membezakan orang beriman dan orang kafir. Pakaian orang beriman ialah pakaian dinamakan pakaian takwa mereka. Ketaatan mereka pada Allah itulah yang akan menutup segala keaiban dan segala kecacatan mereka. Manakala orang kafir akan terbentang segala kecacatan mereka. Sehingga mereka diadili dan dicampurkan ke dalam neraka. Mereka tak berpakaian sampai sudah. Terus dicampur dalam neraka, maka yang menunggu mereka ialah pakaian dalam neraka. Daripada api neraka. Yang Allah sebut dalam banyak surah-surah yang lain. Jadi pakaian khas ahli neraka. Mereka yang beriman, pada mahsyar lagi mereka sudah dipakaikan dengan pakaian takwa. Sehingga pada hari mereka dimasukkan dalam syurga. Bagaimana Allah ceritakan dalam banyak ayat yang lain. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, hadza nuzuluhum yaumaddin. Inilah dia keadaan balasan mereka pada hari kiamat kelak. Kita sebut bila mereka persendakan bila kiamat, Allah kata, kami akan himpunkan semua pada waktu yang kami dah tentukan. Terus Allah kata, yang pertama, kamu orang kafir makan buah zakum. Tak ada cerita tak tangan kanan, tak ada. Tak cerita yang tu. Terus cerita yang pertama, azabnya apa? Ini bila Allah Ta'ala mengancam. Menyebut satu ancaman kepada orang yang derhaka, yang kafir. Allah terus sebut balasannya. Kita kan kalau nak takut kawan, kita sebut terus. Awak kalau buat macam ni, saya akan bagi macam ni. Saya akan denda, pecat kerja atau sebagainya. Maka Allah terus sebut, nanti kiamat, yang pertama berlaku, kamu makan buah zakum. Kemudian minum air menggelegak. Kamu minum dan kadang tak pernah puas. Bayangkan kehancuran mereka. Kedahsyatan yang akan menimpa mereka. Dan kata Allah, haza nuzulum, inilah. Perkataan nuzul di sini, asal perkataan nuzul, tuan-tuan sekalian, bila kita lihat dari sudut makna bahasa Arab. Ai ma yu'addu lidh-dhaifi awwala nuzulihi takrimatan lahu. Kita bila tetamu datang, kita bagi dia kita katakan welcome dia, welcome dulu. Makanan kalau tuan-tuan pergi hotel dia bagi air welcome dulu, bagi air segelas, bagi air kelapa sebiji. Belum makan lagi tu. Kita tetamu datang, sementara nak tunggu masak yang berat-berat, beri air, angkat air kosong dulu. Angkat buah-buah dulu. Ini dipanggil nuzul. Nuzul ialah suatu yang diberikan pada tetamu sebagai memuliakan mereka pada permulaan. Lepas tu baru datang benda-benda yang lain yang lebih besar. Ni Allah sebut ini mukaddimah kepada tetamu neraka. Mukaddimah dah buat zakum dah, mukaddimah baru. Mukaddimah tuan-tuan sekalian dah air menggelegak, itu mukaddimah. Dia panggil nuzuluhum. Bagaimana selepas itu? Bagaimana berikutnya. Maka ini satu amaran dan peringatan Allah Ta'ala pada manusia. Yang kamu nak dustakan ini kiamat. Ini benda besar. Dan kamu fikir dalam keadaan hidup kamu di dunia yang sementara. Hidup kamu yang dunia ini yang tak kekal lama. Hidup kamu yang kat dunia ini cuma sekelip mata. Tiba-tiba kamu melupakan tentang hari perjanjian besar ini. Nanti kita akan baca ayat bagaimana Allah menyebut bukti yang kukuh. Bagaimana hari kebangkitan ni ada? Bukti yang kukuh. Kan itu tuan-tuan sekalian, orang tak percaya pada hari kiamat, Allah tak maafkan dia. Sebab buktinya terlalu kukuh. Kita kalau bercakap dengan orang, kita bagi semua bukti, dia tak percaya juga. Dan berlaku harinya, kita tak akan maafkan. Sebab bukti kukuh. Tunjuk semua. Nanti Allah tunjukkan pada manusia dua dalil. Yang pertama dipanggil dalilul khalqi, dalil kejadian manusia. Yang kedua dipanggil dalilul rizqi,
Dalil bagaimana Allah sesudah menjadi manusia, Allah menjaga urusan rezeki mereka. Allah jaga. Segala urusan yang berkait dengan makan, minum mereka dan segala keperluan mereka. Yang Allah akan sebut dalil-dalil ini. Supaya manusia jelas terang bersulur melihat bahawa kebangkitan semula bukan benda pelik. Tak pelik. Sebagaimana kamu dapat berfikir dengan jelas macam mana kita mula-mula dijadikan. Tahu-tahu kita pun tak tergambar bagaimana kita mula diciptakan. Tahu-tahu dah keluar daripada perut mak kita. Proses itu tak ada orang tahu. Allah tahu. Demikian juga proses kiamat. Hanya Allah tahu. Sebagaimana Allah beritahu proses permulaan kita manusia. Allah juga beritahu proses sesudah kita mati. Tuhan yang sama yang menciptakan kejadian yang pertama dan menciptakan kejadian yang kedua yang hari kebangkitan. Benda yang simple. Yang kita akan bacakan nanti insya-Allah taala. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum.